Matematik tahun 4. Kita masih dalam topik yang unit yang pertama, iaitu bila kamu boleh buka buku teks. Kita masih di dalam nombor dan operasi. Okey, nombor dan operasi. Hari ni cikgu nak masuk ke dalam anu ataupun dalam bahasa Inggerisnya unknown. Kita akan belajar unknown. Bagaimana anu dalam tambah dan tolak dan juga gabungan tambah dan tolak. Kita akan tengok unknown. Kita akan cari unknown ataupun sesuatu benda yang kita nombor yang kita tak tahu. Okey, kita akan masuk anu dalam tambah dan tolak. Okey, ataupun kamu boleh buka buku teks pada muka surat. Kalau tambah pada muka surat 22 sehingga muka surat 29, kita akan lihat unknown ataupun unknown ya. Okey. Sekarang cikgu nak ajar bagaimana kita hendak mencari unknown ataupun anu. Okey, anu tu apa? Okey, unknown tu apa? Okey, kita lihat dulu. Unknown itu adalah sesuatu yang kita tak tahu, sesuatu nombor yang kita tak tahu. Okey, itu digelar unknown. Jadi kita akan menukarkan nombor yang kita tak tahu ataupun tempat kosong. Selalunya dalam bentuk persamaan kita akan letak tempat kosong lah. Tempat kosong menggunakan kita akan replace ya. Kita akan tukarkan. Jadi anu ni boleh ditulis dalam bentuk huruf dari A sampai Z. Boleh, tak kisah. Okey, kita lihat contoh satu persatu. Cikgu akan ajar satu persatu. Okey, kita akan lihat contoh bagi anu dalam tambah. Okey, anu dalam tambah ni, tambah ya. Anu dia yang mana? Anu dia N. N inilah yang kita nak cari, sesuatu nombor yang kita nak cari. Kita dah tukarkan sesuatu nombor yang kita nak cari itu dalam huruf, dalam bentuk huruf. Anu yang kita tak tahu tu, kita replace dia dengan N. Okey, N inilah yang kita nak cari. Okey, bagaimana kita nak cari N ni? Berapa nilai dia? Okey, kita akan tuliskan N ini di hadapan. N sama dengan 40. Yang nombor di hadapan ini apabila tiada simbol di hadapannya, tolak atau tambah di hadapan nombor tersebut, bermakna nombor tersebut adalah nombor bersimbol tambah ataupun positif. Okey, apabila nombor bersimbol tambah dibawa ke belakang, kita nak bawa dia ke belakang ni. Kita nak kumpulkan dia semua ke belakang. Yang di hadapan hanyalah unknown. Okey, apabila simbol tambah ataupun positif di hadapan, bila kita nak bawa ke belakang, dia akan jadi kontra ataupun berlawanan. Okey, macam lelaki lawan dia perempuan. Begitulah juga macam tambah lawan dia tolak. Okey, bila kita bawa ke belakang, dia akan jadi tolak. Tolak 24. Okey, sekarang kamu boleh kira 40 tolak 24. Jawapan dia 16. Jadi N tu adalah 16. Okey, mungkin kamu tertanya-tanya, betul ke jawapan dia 16? N tu 16. Okey, kamu boleh semak jawapan kamu. Okey, sekarang kita masukkan nombor tersebut dalam
dalam kita punya bentuk persamaan ni. Masukkan. Okey, kamu nak tengok ya. Kamu nak cek jawapan kamu adalah benar ataupun tidak. N sama dengan 16. Kita masukkan tambah N tadi berapa? 16. Sama dengan 40. Betul tak kamu akan dapat jawapan 40? Okey, 24 tambah 16. 4, 6, 10, 40. Jadi jawapan kamu 40. Okey? Betul, N sama dengan 16. Cara kita semaklah ya. N sama dengan 16. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 18 tambah Y. Y ni adalah unknown ataupun unknown. Kita tukarkan nombor yang kita tak tahu menjadi Y. Okey, kita replace dia unknown yang kita tak tahu. Okey, sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari unknown. Unknown kita tadi apa? Y. Kita boleh letak unknown ni dengan apa-apa sahaja abjad ya. Y sama dengan, tulis balik ni di belakang ni. Sebab Y ni dah positif kan. Kita tak payah tukar ke apa-apa. Kita letak je Y tu kat depan. 24. Okey, sekarang bagaimana kita nak bawa 18 ni ke belakang? Bagaimana kita nak bawa dia ke belakang? Okey. Lihat nombor 18. 18 ni simbol tambah atau tolak. Positif atau negatif. 18 ini adalah mewakili simbol tambah sebab dia tak ada apa-apa simbol di hadapan dia. Cikgu cakap tadi kalau tiada apa-apa simbol di hadapan nombor tersebut secara automatik akan jadi positif ataupun tambah. Okey, tambah bila kita bawa ke belakang, cikgu kata tadi akan jadi sebaliknya, akan jadi berlawanan. So, jadi nombor tersebut akan jadi negatif ataupun tolak 18. Okey, sekarang kita boleh cari nombor tersebut. 24 tolak 18. Okey. 24 tolak 18. Y. Kita akan terus dapat Y. Y sama dengan 24 tolak 18. Okey, bila kita tolak, kita akan terus dapat jawapan 6. Jadi, Y adalah 6. Maknanya tempat kosong ataupun unknown yang kita nak cari adalah 6. Okey, kamu boleh semak jawapan kamu menggunakan kaedah ini tadi. Kamu masukkan balik nilai Y sama dengan 6 itu ke dalam kamu punya bentuk persamaan tadi. Boleh masukkan semula. Cek jawapan. Okey, kita teruskan dengan nombor 3. Nombor 3 macam tu juga. Unknown dia cikgu dah tukarkan menjadi X. X ya. Okey, kita tinggalkan X di hadapan sama dengan 40. Nombor positif ataupun nombor tambah dibawa ke belakang akan jadi tolak. Jadi X 40 tolak 35, X sama dengan 5. Okey? Boleh? Okey, kita lihat soalan nombor 4. Soalan nombor 4, anu ataupun unknown adalah N. Okey? N ya. Okey, sekarang bagaimana kita hendak dapatkan
N ataupun anu tersebut. Okey. Gunakan kaedah yang sama. N letak di hadapan sama dengan tulis balik 30. Nombor positif ni yang tak ada simbol di hadapannya, nombor akan automatik nombor positif. Kita bawa ke belakang akan jadi negatif. Tolak 11. Okey, kita akan dapat N sama dengan 30 tolak 11. Okey, berapa? 30 tolak 11. Okey, kita akan dapat N sama dengan 19. Okey, bagus. Okay, sekarang kita boleh cek. Okey, cikgu akan buat satu cek. Tadi kita dah buat satu kan? Kita akan buat lagi satu untuk cek jawapan. Okey, kamu boleh tengok macam mana cikgu boleh dapat N sama dengan 19. Okey, kita masukkan dalam kita punya operasi tadi. 11 tambah N. 11 tambah 19 sama dengan 30. Adakah kita akan dapat jawapan yang betul 30 ni? Kita boleh cari 11 tambah 19 10 1 3. So jawapannya betul tak? Betul. Dapat 30. Jadi jawapan N sama dengan 19 ni adalah tepat. Okey, baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana sekiranya operasi tolak. Okey, operasi tolak. Bagaimana kita nak cari anu ataupun unknown di dalam operasi tolak. Okey, operasi tolak begini. Okey, yang kita nak cari adalah Y. Okey, kita nak cari Y. Okey, sekarang apabila kita hendak cari unknown ataupun anu tersebut, kita tak boleh tinggalkan anu tersebut mempunyai simbol negatif ataupun tolak. Negatif Y. Kita tak boleh letak, kita tak boleh biarkan dia mempunyai simbol negatif. Yang ini, sini, yang negatif adalah Y. Okey? Maknanya simbol tolak tu Y. Kita tak boleh biarkan dia begitu. Okey? Kita akan jadikan Y ini mempunyai simbol positif. Okey? Macam mana? Tapi caranya macam mana? Okey, dengan cara kita bawa dia ke belakang. Cikgu dah cakap tadi, bila negatif, kita nak bawa dia ke belakang, dia akan jadi positif. Ataupun bila positif di hadapan, bila kita bawa dia ke belakang, dia akan jadi negatif. Okey, berlawanan. Okey, bila kita bawa negatif Y ni ke belakang, secara automatik dia akan jadi positif ataupun mempunyai simbol tambah. Okey, bila dia tidak mempunyai simbol negatif ataupun tolak, okay, itu adalah baru betul. Baru boleh kita buat jalan yang seterusnya. Okey, kita akan bawa Y ni ke belakang. Bila kita bawa negatif Y ataupun simbol Y tolak, bawa ke belakang, dia akan jadi Y. Y sahaja. Ataupun simbol positif Y tambah Y. Okay, kita tak payah tulis positif. Okay. Okey, sekarang bagaimana dengan nombor ini dan nombor ini? Okey, sekarang kita akan letakkan nombor 64 di hadapan. Sini. 64 di hadapan. Nombor yang positif. Ni nampak ni nombor yang positif. Sebab apa nombor positif dia tak tulis simbol. Okey, bila nombor yang positif bawa ke belakang, dia akan jadi negatif. Silap ya. Akan jadi
negatif. Okey, sekarang kita boleh cari Y itu berapa? Yes, kita boleh cari Y sama dengan 64 tolak 19. Okey, kamu boleh cari 64 tolak 19. 4 tak boleh ditolak dengan 9. Pinjam sebelah. 14. 14 tolak 9. 5. 5 tolak 1. 4. Y sama dengan 45. Okey, bila kamu nak semak jawapan, kamu boleh juga buat cara ataupun kaedah yang cikgu dah ajar tadi untuk semak jawapan. Masukkan semula Y, masukkan di sini. And then bila kamu tolakkan dia, adakah kamu dapat jawapan begini? Okey, akan dapat jawapan begini. Kamu boleh semaklah. Okey, soalan nombor 2. K tolak 42 sama dengan 12. K tolak 42 sama dengan 12. Okey, sekarang kita akan cari K. Okey, unknown ataupun nombor yang kita tak tahu adalah K. Okey. Sekarang K ni adalah, ada tak simbol apa-apa kat depan dia? Tak ada. Bermakna K adalah positif. Okey. Dan ni adalah negatif. Okey, kita terus buat. Kalau K ni positif, kita terus buat kat depan. K ni tak ada simbol apa-apa. Okey. K sama dengan, tulis balik di 12 ni. 12. Kalau nombor yang negatif ataupun bersimbol tolak, nampak ni? Simbol tolak. Dibawa ke belakang akan jadi simbol apa? Simbol tambah. Tambah 42. K sama dengan berapa? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 1, 5. K sama dengan 54. Okey. Boleh kita teruskan? Okey. Kita tengok soalan nombor 3. Anu di sini adalah N. N yang kita hendak cari. Okey, sekarang N ni mempunyai simbol tolak. Betul tak? Tolak N. Negatif N. Sama dengan 30. 94 tolak N. So, N ni di hadapannya ada negatif ataupun simbol tolak. Jadi, macam mana kita nak hilangkan simbol tolak ni? Kita akan bawa N ini ke belakang. Bila kita bawa N ini ke belakang, simbol tolak ini akan hilang menjadi simbol positif. Okey, bila simbol positif barulah kita boleh tahu N itu berapa. Kita tak boleh tinggalkan N itu dengan negatif ya. Okey, tulis balik. N bila bawa ke belakang jadi N negatif, N bila bawa ke belakang akan jadi positif. N 94. 30 ini, 30 adalah nombor yang bersimbol positif. Sebab apa? Sebab tak ada apa-apa simbol. Bila kita bawa dia ke sebelah kiri, dia akan menjadi negatif 30. Okey, N sama dengan 94 tolak 30. Jadi jawapannya akan jadi 64. N sama dengan 64. Okey, boleh kita proceed? Boleh kita teruskan? Okey. Sekarang Y tolak 12 sama dengan 19. Kita akan tinggalkan Y di hadapan. Sebab apa? Kita boleh terus tinggalkan. Sebab Y ini bersimbol positif. Tiada apa-apa simbol di hadapan. Secara automatik ia adalah positif. Okey? Bila positif, barulah kita boleh teruskan untuk mencari nilai Y tersebut. Okey? Terus tulis Y sama dengan 19.
negatif 12 ataupun simbol tolak 12. Bila kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi positif ataupun tambah 12. Jadi kita akan terus dapat Y sama dengan 19 tambah 12. 9 tambah 2, 11, 31. Okey, boleh? Okey, sekarang kita akan tengok pula bagaimana kita hendak mencari sesuatu nombor bila ada kekosongan di dalam sesuatu soalan tu. Ataupun kita boleh tukarkan ruangan yang kosong ini menjadi simbol anu tadi. Ini adalah anu. Okey. So kita boleh tukarkan menjadi apa-apa sahaja huruf ataupun kita tukarkan dia anu. Okey, cikgu letakkan dia Y. Okey. Kita boleh letakkan huruf apa-apa sahaja, okey? Sekarang kamu boleh lihat yang kita hendak cari adalah Y. Okey, yang kita nak cari adalah Y. Bagaimana kita nak cari Y tersebut? Okey, kita boleh terus buat. Kita akan, Y ni adalah positif ya, sebab dia tak ada simbol apa-apa di hadapan. Kamu boleh nampak? Y ini adalah positif kerana dia tiada simbol apa-apa di hadapan. Okey, kita boleh buat Y sama dengan, tulis balik ni, 6, 0, 2, 8. Okey, sekarang kita akan bawa satu persatu nombor ke belakang. Okey, kita akan bawa nombor-nombor ini ke belakang. Kita akan samakan dia. Kita akan bawa ke sebelah kanan. Tinggalkan hanya Y di hadapan sebab kita hendak cari Y. Y sama dengan berapa? Okey, kita akan bawa 289 ini, 289 ini ke belakang. Okey, nombor 289 ini adalah bersimbol tambah ataupun positif. Okey, bila kita bawa ke belakang, cikgu dah cakap banyak kali, bila kita bawa ke belakang, dia akan jadi bertentangan, iaitu bila depan dia positif, bawa ke belakang akan jadi negatif ataupun simbol tolak. Tolak 289. Okey. Sekarang kita tengok satu lagi nombor. Nombor 5192. 5192 ini mempunyai simbol negatif di hadapan. Betul tak? Negatif 5192. Bila kita bawa nombor yang positif, nombor yang negatif ke belakang, dia akan jadi bersimbol tambah. Okey. Sini adalah simbol tolak. Kita bawa ke belakang akan jadi simbol tambah. Tambah berapa? 5192. Okey, sekarang kita boleh cari Y sama dengan berapa? Y sama dengan, okey, kita boleh cari satu persatu. Cikgu akan tunjukkan kepada kamu. 6028 tolak 289. 289. Okey, tak boleh. 6028 tolak 289. 8 tolak 9 tak boleh, kita pinjam sebelah 1. 18 tolak 9, 9. 1
Tolak 8 boleh tak? Tak boleh, kita pinjam sebelah. Sebelah pun kosong, tak ada nilai. Kita pinjam lagi sebelah. Sebelah 6. 6 tinggal 5. Sebelah pinjam 9. 11. 11 tolak 8. 11 tolak 8, 3. 9 tolak 2 tu 7. Jadi kita dapat 5, 7, 3, 9. Kita akan gunakan 5, 7, 3, 9. Tambah dengan nombor ni ya. Tambah 5, 1, 9, 2. 9 tambah 2, 11. 1 di bawah, 1 di atas. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 1, 13. 7, 1, 2. 5 tambah 5, 10. Okey, sekarang kita dah dapat jawapan 10,931. Y sama dengan 10,931. Okey, kamu boleh semak jawapan kamu. Masukkan balik nilai Y ini ke dalam sini. Kamu boleh tambah balik dan tolak. Adakah kamu dapat nombor ini? Kamu boleh semak ya. Okey, sekarang kita akan pergi ke soalan nombor 2. Nombor 2 sama juga. Dia tinggalkan tempat kosong. Jadi tempat kosong yang kita hendak cari ini, kita boleh tukarkan dia ke dalam huruf. Ataupun kita nak cari anu ni, kita tukarkan. Lebih mudah lah kan. Okey, kita tukarkan tempat kosong. Cikgu nak guna huruf N pula. Okey. Kamu boleh guna Y balik ke apa-apa huruf dari A ke Z. Okey. Okey, yang sekarang kita nak cari adalah N. N tolak 11,325 tambah 719 sama dengan 51,921. N adalah berapa? Okey. N ini ada tak simbol apa-apa di hadapan dia? Tak ada. Bila tak ada simbol di hadapan N, bermakna N adalah nombor positif ataupun nombor bersimbol tambah. Jadi kita boleh biarkan N sahaja di hadapan. N sama dengan, tulis balik nombor di belakang ini, nombor di sebelah kanan. Okey. 5, 1, 9, 2, 1. Okey, sekarang apa yang perlu kita buat adalah bawa ke semua nombor ini ke sebelah kanan. Okey, sekarang kita lihat nombor 11,325. Kita lihat simbol dia adalah simbol negatif ataupun simbol tolak. Jadi kita hendak bawa simbol tolak ke belakang ataupun ke sebelah kanan, dia akan jadi simbol tambah 11,325. Okey, di situ kita dah nampak. Okey, nombor yang kedua simbol di hadapan dia adalah simbol tambah. Bila simbol tambah kita bawa ke belakang ataupun ke sebelah kanan, dia akan jadi simbol tolak. Okey, sekarang kita dah dapat satu equation. Kita dah dapat satu rangkai nombor. Okey, sekarang kita boleh selesaikan dia. 51,921 tambah 11,325. 1 tambah 5, 6, 4, 9. 9 tambah 3, 12, 1, 3, 5 tambah 1, 6. Okey, yang kedua kita tolakkan pula dia. Ambil nombor tadi, jawapan tadi 6
63,246. Tolak berapa? 719. 6 tolak 9 boleh tak? Tak boleh. Kita pinjam 11. 11 tinggal 3. 16. 16 tolak 9 tu 7. 3 tolak 1, 2. 2 tolak 7 boleh tak? Tak boleh. Kita pinjam 11. Tinggal 12. 12 tolak 7, 5. 2 turunkan ke bawah. 6 turunkan ke bawah. Jadi jawapannya adalah 62,527. And sama dengan 62,527.